Saudara sekalian kasih Tuhan, Shalom. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Hari Minggu ini adalah tepat minggu ke-57, saudara dan saya kita beribadah di rumah. 弟兄姐妹，今天是我们在家里崇拜的第57个礼拜。 Itu artinya saudara sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan kita beribadah dari tempat kita masing-masing dan kita tidak berjumpa secara langsung. 也就是说，我们已经在家里崇拜1年1个月的时间，我们没有彼此见面。 Bagaimana kabar saudara pada saat ini? 我们这个时候，我们大家都好吗？ Saya terus mendoakan agar saudara dan saya terus diberkati, disertai Tuhan dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. 我常常向神祈求祷告，但愿我们每个人都有上帝的看顾保守，我们在一个身体健康的状况里面。 Seraya terus berdoa, jikalau Tuhan kehendaki saudara, maka sebentar lagi kita boleh lagi beribadah kembali ke rumah Tuhan untuk menyembah, untuk memuliakan nama Tuhan. 我们非常渴慕，我们在不久的时间，我们会又一起能够到教会来，一起来敬拜、赞美、荣耀神。 Saudara sekalian kasih Tuhan, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah obat yang manjur. 弟兄姐妹，我们今天早上所思想的主题是良药。 Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. 请我们看圣经箴言书第17章22节。 Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。 Sementara satu ayat ini dulu saudara, 弟兄姐妹，我们先看这一节经文。 nanti dalam perjalanan renungan ini akan banyak sekali ayat-ayat yang akan kita bacakan, kita renungkan bersama-sama. 稍后我们在思想神的话语的时候，我们会读其他的这个经文， Saudara harap memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan sebaik-baiknya. 让我们能够仔细的来注意我们所思想的神的话语。 Jikalau nanti saudara tidak sempat untuk mencatatnya, tidak perlu khawatir. 如果我们稍后我们听到的时候，我们来不及来把它写下来的话， Saudara tetap bisa melihat kembali rekaman dari khotbah dalam ibadah pada hari ini, pada waktu yang selanjutnya nanti. 我们在明天或者以后的时间，我们可以重播看我们今天早上讲到的这个录音。 Tapi saya percaya ayat-ayat yang nanti sudah dipilihkan saudara, itu menjadi ayat-ayat yang begitu menguatkan kita, menjadi sumber sukacita kita ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. 弟兄姐妹，我们要读的神的话语当中，我们知道，就是对我们来说是非常重要的，就是当我们面对许多的困难问题的时候，这些经文都能够帮助我们。 Mari sebelum jauh kita merenungkan tema renungan kita, firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita kembali untuk bersatu di dalam doa. 我们还没有思想神的话语之前，我们一起同心祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 天父，我们感谢你， Di hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk bersekutu bersama di dalam sebuah kesadaran bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu. 今天早上你让我们能够集合在一起，我们能够一起的来荣耀你的名，一起来敬拜你。 Tibalah saatnya pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. 我们这时候渴慕听神的话，听神的声音。 Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami 求主你在我们的当中， untuk memberikan kekuatan kepada kami, 求主赐给我们力量， untuk mengembalikan sukacita kami, 让我们能够充满喜乐。 untuk membangkitkan jiwa kami yang lesu ya Tuhan. 求主你苏醒我们这些无力的、软弱的灵。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 主啊，求你对我们说话。 Oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman. 我们已经预备好来聆听神的话语。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们是祷告、感恩，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara, saya mulai renungan kita dengan sebuah kisah. 弟兄姐妹，我要开始我的讲道。我讲到有一个故事。 Suatu ketika ada seorang datang mencari dokter untuk berkonsultasi kesehatan. 有一天呢，有一个人他去找医生，问及有关于他的这个身体的状况问题。
Karena dia akhir-akhir ini sering merasa khawatir, cemas, gelisah. 因为他进来感觉到非常的忧虑，非常的这个忧伤， Yang mengakibatkan dia sering sakit kepala, pusing, sehingga dia juga tidak bisa tidur. Sehingga menjadi sakit-sakitan dan lemah tubuh. 使他常常的感觉到头痛，他觉得他身体都非常的软弱。 Setelah diamati, diobservasi oleh dokter, dan kemudian dokter tidak menemukan adanya kelainan fungsi tubuh. 当这个医生已经检查之后、观察之后呢，他觉得这个人的这个身体并没有什么不对劲。 Dan karena tahu orang ini orang Kristen, maka dokter mengatakan kepada orang ini, kamu pergilah cari pendetamu saja. 因为医生知道这个人是一个基督徒，所以他说：“那你就去找你的牧师。” Mintalah resep dari pendeta, demikian kata dokter. 那个医生对他说：“你向你的牧师要一个药方。” Kemudian orang ini mencari pendetanya 后来这个人他就去找他的牧师， dan menceritakan seluruh keluh kesah, kegelisahan hati, curahan hati, dan kemudian pendeta itu pun segera mendoakan orang tersebut. 这个人就把他的情形告诉了牧师，牧师就为他祷告。 Setelah selesai berdoa, 当祷告完之后， orang itu ingat akan pesan dokter tadi, minta resep dengan pendeta. 那个人就想起医生对他说的：“你要向牧师要一个药方。” Setelah dia minta resep kepada pendeta tersebut, pendeta berpikir sejenak, kemudian pendeta mengambil secari kertas dan mengambil pulpennya lalu mulai menulis. 因为他向这个牧师要药方，所以牧师想了一下，然后他就拿了一张纸，他就写了一些东西。 Setelah ditulis, kertas itu dilipat dan kemudian diberikan kepada orang ini dan berkata 5 kali sehari, bangun tidur, sebelum makan sarapan, makan siang, sebelum makan malam, dan sebelum tidur. Lakukan ini selama 1 minggu penuh. 牧师就把这个纸条把它折起来，就交给他说：“你在一天要五次这样做，就是你吃早餐之前，吃中餐之前，吃晚餐之前，就是你还没有睡觉之前，你一天就是要做5次。” Nah, sampai di rumah orang itu kemudian membuka secari kertas yang adalah resep dari pendeta tersebut, saudara. 那个人到了家里，他就把这个牧师给他的那个纸条，就是一个药方，他把它打开来看。 Ternyata di dalam surat singkat tersebut tertulis, baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. 那个纸上面呢写着，你要读诗篇13篇第1节到第6节。 Sebuah ayat yang sungguh menguatkan kita semua, saudara. 就是一章，就是使我们每个人都能够被坚固的一个经文。 Yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 这里说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。” Dan seterusnya. 以及接下来的到第6节。 Lalu ketika itu ada tulisan baca dengan seksama, penuh penghayatan dan tidak terburu-buru. 上面写着你要细心的读，你要慢慢的读，你要耐心的读。 Lalu orang ini pun melakukan seperti apa yang diinstruksikan dokter kepada pendeta kepada dia. 然后那个人就照着这个牧师跟他说的，照着去做。 1 minggu kemudian, 过了1个礼拜， orang ini kemudian kembali kepada pendetanya. 那个人就再回去找牧师。 Dan dia berkata, Boksus, hati saya sangat bergembira sekarang. 那么牧师，现在我的心里非常的快乐， Karena resep yang Boksu berikan sangat manjur. 因为你给我的药方非常有效。 Hati saya, pikiran saya sekarang lebih tenang. 现在我的思想变得更安静、更平安。 Resep dari Boksu sungguh manjur 你给我的药方实在是太有效了， dan juga sangat murah. 也非常的便宜。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bukankah demikian juga yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? 弟兄姐妹，在我们的生活当中，不是常常也是这样子吗？ Seringkali pikiran kita akan masalah-masalah yang kita alami itu begitu menggelisahkan kita. 我们常常会把一些的问题环绕在我们的思想里面， Yang akhirnya mempengaruhi kesehatan tubuh kita. 到最后影响到我们的身体健康。 Apakah saudara pernah ketika menghadiri sebuah acara penting dan saudara harus berbicara di depan banyak orang, maka saudara merasa begitu gelisah dan perut ini rasanya begitu bergejolak?
你是不是曾经你在一个场合当中，你必须站在面前讲话的时候，你觉得你非常的焦急，觉得你的肚子好像有问题？ Saya rasa inilah pergumulan kita para pelayan Tuhan yang melayani di mimbar setiap hari Minggu. 我想这就是我们每个礼拜在讲台上服侍神的这个弟兄姐妹所会经历到的。 Pernahkah saudara ketika kita bertikai dengan orang, baik itu di rumah maupun di luar rumah, baik ketika di jalan kita sedang mengemudi, kita bertikai dengan orang dan kemudian membuat jantung kita begitu berdebar dan tangan kita begitu bergemetar. 我们是不是也经历过，当我们跟别人争吵的时候，无论我们在家中或者我们在外面，我们会感觉到我们的心脏跳得非常快，然后我们的手在发抖。 Pernahkah saudara ketika kita terluka hati, kita disakiti, kita kecewa, dan itu membuat kita merasa begitu tertusuk di dalam hati kita dan sesak kita rasakan di dalam dada kita. 我们是不是有经历过，当我们觉得别人使我们伤心的时候，我们觉得我们心中非常的疼痛，好像被刺的那种痛的感觉。 Maka dalam dunia psikologi hal ini disebut dengan psikosomatis. 如果在这个心理界的，在心理学的这个名称，就是叫心身症。 Sejak lama penelitian para ahli telah membuktikan bahwa erat kaitannya antara pikiran kita, antara keadaan hati kita dengan kesehatan tubuh kita. 专家研究出来说，我们的身体跟我们的思想是有一个很密切的一个相关连接的。 Jika kita sering dikuasai perasaan takut, cemas, gelisah, maka itu akan mempengaruhi kesehatan kita, tubuh kita menjadi lesu dan lemah. 因为如果说我们的思想不断的觉得忧伤、忧虑、焦急的话，这样子的话会影响我们的身体的状况。 Sebaliknya, jikalau pikiran kita dipenuhi rasa sukacita, jiwa kita tenang, dan pikiran kita jernih, dan pikiran kita positif, maka tubuh kita juga akan terpengaruh menjadi tubuh yang merasa prima, bugar, dan sehat. 相反的，如果我们的思想非常的清晰，非常的就是很安宁的话，我们的身体也会觉得非常的舒适，非常的没有问题，非常的健康。 Saya percaya 1 tahun belakangan ini saudara dan saya begitu peduli dengan kesehatan tubuh jasmani kita. 我相信我们每个人在这最后一年都非常的关注我们的这个身体的健康。 Kita berjemur, kita berolahraga, kita menjaga jarak dengan orang lain, kita sering membersihkan tubuh kita dan lain sebagainya. 我们常常就是我们每天做运动，我们晒太阳，我们就跟别人保持距离，就是我们常常的洗澡。 Kita lakukan itu semua agar kita terhindar dari serangan virus atau kuman dari luar. 我们这样做，让我们的身体没有受到这个外界这些病毒的或者一些细菌的一些的传染。 Tapi sering kali saudara kita lupa akan satu hal yang sangat penting, 可是我们常常忘记了一件非常重要的事情， yaitu menjaga kesehatan pikiran kita dan menjaga kejernihan hati kita, karena itulah yang sesungguhnya begitu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. 我们常常忘了保持我们的思维的这个清晰，我们的心灵的这个安宁，因为我们忘了去维持我们这个心灵的健康。 Firman Tuhan yang tadi kita baca berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 我们刚才所读的经文告诉我们，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。 Di sini kita melihat bagaimana hikmat dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi Raja Salomo yang sudah dapat melihat dengan jelas kaitan yang erat antara hati dengan tubuh ribuan tahun yang lalu, saudara. 我们看到，在几千年前呢，上帝给所罗门王的智慧，让他可以看到这个思维思想跟我们身体健康的这个关系。 Ia melihat begitu pentingnya menjaga keadaan suasana hati, saudara. 他知道，他这边强调说，我们非常的需要来维持我们心理的这个心灵的状态。 Untuk dapat bergembira dan bersukacita. 我们心态要常常的喜乐， Agar jangan patah semangat. 我们不要这个忧伤， Agar jangan diliputi kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. 我们不要觉得非常的惧怕，非常的担忧。
Kenapa saudara Raja Salomo melihat pentingnya menjaga situasi hati kita? 弟兄姐妹，为什么所罗门王他看到我们非常的需要来保守我们的心态？ Karena dalam tradisi orang-orang Yahudi, saudara, hati merupakan pusat daripada kehidupan manusia. 因为对犹太人来说呢，这个心就是我们生命的一个中心点。 Dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, 箴言书4章13节， di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. 这里说你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。 Dikatakan jagalah, artinya dengan begitu teliti, dengan seksama, dengan sungguh-sungguh kita pelihara hati kita. 这里有讲到，就是我们要保守我们的心，保守心就是我们要很仔细的，我们很有关注的来去保守我们的心。 Kita harus dengan sungguh-sungguh, kita harus hati-hati sekali dengan hati kita, saudara. 我们要真正的来保守我们的心，我们要在这方面有能够谨慎， Karena disitulah terpancar kehidupan kita. 因为一生的果效是由心发出。 Itu sebabnya saudara penting sekali kita menjaga suasana hati kita untuk tetap dapat bersuka cita. 所以弟兄姐妹，如果我们保持我们心态的话，是非常的重要，就是我们要常常有充满喜乐的心， Agar hidup kita mendapatkan kesehatan yang prima. 让我们的健康都是在一个很好的状况里面。 Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa terus mempertahankan suasana hati kita boleh terus bersuka cita, saudara. 问题是呢，我们要怎么样来保持我们这个喜乐的心呢？ Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat terus mempertahankan suasana hati yang bergembira. 我们身为神的儿女，我们怎么能够有一个喜乐的心态？ Maka yang pertama adalah hati yang mencari Tuhan. 首先呢，第一，我们就是要寻求神。 Artinya hati yang fokus kepada Tuhan, hati yang takut kepada Tuhan, hati yang mengutamakan Tuhan. 所以我们的心就要寻求神，我们要以神为中心的这个心，我们要敬畏神的心。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, jujur seringkali Tuhan bukanlah yang pertama kita cari atau kita pikirkan ketika kita ditimpa masalah atau persoalan di dalam hidup. 如果要老实的说呢，当我们遭遇到问题困难的时候，我们并不是先寻找神的。 Bahkan seringkali Tuhan kita taruh pada urutan yang paling akhir. Kalau kita sudah menemukan jalan buntu di mana-mana, baru kita mencari Tuhan. 可能呢，我们是把神放在最后的选择，就是当我们的问题碰到绝路没办法解决的时候。 Saudara, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 berkata, 耶利米书29章12节、13节告诉我们。 Dan apabila kamu berseru untuk datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 你们要呼求我、祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。 Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 bagian yang B berkata, 希伯来书第11章第6节的下半节如此说： bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 这里说，且信他赏赐那寻求他的人。 Tapi seringkali saudara kita melupakan Tuhan ketika kita berhadapan dengan masalah. 弟兄姐妹，常常的情形就是，我们遇见问题的时候，我们把神忘了。 Seringkali saudara kita kehilangan sukacita dan damai di hati karena hal-hal yang sepele sebetulnya. 我们常常为这些的小事情，我们就是觉得我们就是非常的难过。 Tapi karena hal yang sepele itu kita pikirkan terus menerus, saudara, itu menjadi masalah besar dalam hidup kita. 其实那些是鸡毛小事，可是我们把这个看成是非常大的事情。 Bukankah seringkali saudara kita tersinggung hanya dengan satu kata saja yang dilontarkan orang yang di sekitar kita, saudara? 我们常常被我们周围的人一句话，我们觉得我们被冒犯。 Atau kita merasa
sakit hati karena keberadaan kita tidak dianggap oleh orang lain. 或者我们的存在别人不在乎的时候，我们觉得我们非常的伤心。 Hal itu menguasai pikiran kita, saudara, sehingga kita begitu hanyut di dalamnya. 这些问题就是充满在我们的思想思维，所以呢，我们就非常为这样的事情而觉得非常的伤心难过。 Apalagi kita kena hal-hal yang lebih serius lagi. 更何况，如果我们遭遇到更严重的事情的时候， Ketika kita diperlakukan tidak adil, 当我们被不公平的对待， ketika hak kita diambil orang lain, 当我们的权利被别人所夺去的时候， ketika kita ditipu, 当我们被骗的时候， ketika kita kena musibah, 当我们遭遇这个问题的时候， maka jikalau hal tersebut itu begitu menguasai hati dan pikiran kita, saudara, 这些问题都是充满了、笼罩了我们的整个的这个思想。 maka dia akan merongrong kesehatan tubuh kita, saudara. 这样子的话呢，这些对我们的身体的健康也是会有损伤的。 Itulah sebabnya pagi hari ini, saudara, 所以今天早上，弟兄姐妹， ketika kita menghadapi masalah apapun itu, 无论我们面对任何的问题， jangan biarkan masalah itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita, 你不要让那些问题成为你生活中的主。 yang menguasai seluruh area hati dan pikiran kita. 它充满了就是控制了你整个的心田，控制了你整个的思维。 Kalau itu yang sekarang sedang terjadi dalam hidup kita, 如果这个问题目前正发生在你的身上， segera sadar, saudara. 你快的觉悟， Arahkan fokus dan pikiran kita kepada Tuhan. 你要把你的思想专心仰望神， Carilah Tuhan dan kehendaknya dengan sungguh-sungguh. 你要真心的寻求神的旨意、神的国。 Pikirkan kasih karunia Tuhan, saudara. 你要思想神在你身上的慈爱， Pikirkan anugerah Tuhan bagi kita, saudara. 你要思想神在你身上的恩典。 Maka Tuhan akan memberikan upah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. 神会赏赐我们寻求他的人。 Apa itu upahnya, saudara? 这个赏赐是什么呢？ Apakah segera kalau kita cari Tuhan berarti masalah kita langsung selesai semua? 是不是我们这个时候寻求神，我们的问题都马上就得到解决？ Tidak ternyata, saudara. 不是这样子。 Tetapi firman Tuhan berkata, upah yang akan diberikan kepada kita kalau kita segera mencari Tuhan, kalau kita mempertuhankan Tuhan di dalam kehidupan kita, 神的话也告诉我们，如果说我们寻求神的话，如果我们以神为主要的话， maka Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 berkata, kita akan mendapatkan kekuatan. 所以诗篇28篇第7节告诉我们，我们会得着能力。 Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. 耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里倚靠他，就得帮助，所以我心中欢乐，我心用诗歌赞美他。 Ketika kita lesu, ketika kita bimbang khawatir, saudara, 弟兄姐妹，当我们觉得非常的软弱，我们焦急，我们忧虑的时候， mari kita cari Tuhan. 让我们来寻求神。 Maka hati kita yang lemah akan dikuatkan, saudara. 我们软弱的心会被刚强， Jiwa kita yang lesu akan dipulihkan. 我们忧伤的灵会得医治。 Lalu apalagi upahnya, saudara? 其他的赏赐是什么呢？ Kita akan mendapatkan ketenangan, dikatakan. 我们会得到心灵的这个安宁。 Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama. 诗篇22篇第1节。 Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. 这里说：“我的心默默无声，专等候神，我的救恩是从他而来。” Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita gelisah, kita mencari Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. 当我们这个忧虑的时候，我们寻求神，神会赐给我们安宁。 Ketika kita telah menjadi tenang oleh Tuhan, maka saudara kita akan melihat segala sesuatu dengan lebih jernih dan lebih jelas bagaimana kita mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. 当我们心灵得到安宁、平静下来的时候，我们会知道怎么样来解决我们所面对的一些的困境。 Dan apalagi upahnya ketika kita mencari Tuhan.
我们寻求神的时候，我们还得到怎样的赏赐呢？ Kita mendapat sukacita. 我们会得到喜乐。 Firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat berkata, 腓立比书第4章第4节告诉我们， bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐。 Di sini Paulus katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. 这里保罗说，你要在主里面喜乐。 Paulus tidak katakan bersukacitalah di dalam kekayaanmu. 保罗没有说你要在你财富里面喜乐， Bersukacitalah di dalam kepintaranmu. 你不要在你聪明上喜乐， Bersukacitalah di dalam apa yang kamu miliki. 或者你在你所属于的一切上喜乐， Karena semuanya itu tidak dapat menolong kamu di dalam kesulitan. 因为在你面对困境的时候，那一些东西都不能帮助你。 Maka Paulus berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. 所以保罗说，你要靠主常常喜乐， Karena di dalam Tuhan ada sukacita yang sejati, saudara. 因为在主里面我们有真正的喜乐。 Hanya di dalam Tuhan ada pengampunan dosa. 只有在主里面，我们的罪被赦免。 Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. 只有在主耶稣里面，我们得到这个永生，我们的灵得救。 Itu sebabnya bersukacitalah, saudara. 因此，我们要常常喜乐。 Maka saudara, ketika kita diliputi oleh segala kesulitan persoalan dalam kehidupan ini, 所以弟兄姐妹，在我们的生活当中，我们面对种种的问题、困难的时候， mari segera kita mencari Tuhan. 让我们要立即，我们要就是很快的寻求神。 Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita bisa memelihara sukacita di dalam hati kita? 我们第二的方面，我们要如何的寻求我们心里充满喜乐。 Yang kedua adalah hati yang bersyukur. 第二就是我们要充满感恩的心。 Banyak penelitian membuktikan, saudara, bahwa orang yang sering bersyukur dengan apa yang mereka alami akan lebih menyehatkan daripada orang-orang yang selalu menyesali apa yang telah terjadi di dalam kehidupan mereka. 这个研究显示说，如果一个人他遇到问题的时候，他还是喜乐的话，比起那些为所发生的事情觉得遗憾的人更喜乐。 Penelitian semacam ini banyak sekali, saudara bisa dapatkan di mana-mana, di internet misalkan. 弟兄姐妹，这种的研究显示，你可以从这个网络那边可以找到。 Misalkan salah satunya yang saya baca adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert A. Emmons dari University of California. 比如说，这个 Robert A. Emmons 医生，就是加州的大学的医生所研究出来的。 Dia bersama rekan-rekannya melakukan riset kepada banyak sekali orang. 他就是对许多的人做了一些的研究， Dan menemukan bahwa orang yang lebih mudah bersyukur, saudara, maka memiliki tingkat harapan hidup 20% lebih daripada orang-orang yang lebih sulit mengucapkan syukur di dalam kehidupannya. 所以他的这个研究显示呢，如果能够常常喜乐的人，他的这个生存率呢应该是会有20%的增加。 Di dalam firman Tuhan kita menemukan Rasul Paulus sebagai contoh yang baik buat kita. 我们在圣经可以看到，使徒保罗是一个好的例子。 Di dalam penjara, Rasul Paulus menulis surat Filipi yang isinya adalah rasa ungkapan ucapan syukur dia kepada Tuhan dan juga kepada jemaat di Filipi. 使徒保罗写腓立比书的时候，他在里面充满了这个喜乐，就是对神感恩。 Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 腓立比书第4章10节、11节。 Dikatakan, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 神的话语说：“我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来就思念我，只是没有得机会。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会的。”
Bagaimana seorang di dalam penjara, saudara, bisa menuliskan sebuah surat yang penuh dengan rasa ungkapan syukur, saudara. 弟兄姐妹，一个在监狱的人，他如何可以写下一个充满感恩的一些的书信？ Maka kuncinya adalah bagaimana hati Rasul Paulus yang terus bersyukur di dalam segala keadaan. 秘诀就是使徒保罗无论在任何的情况之下，他都常常充满喜乐的心、感恩的心。 Dengan rasa ucapan syukur dia kepada Tuhan, saudara, inilah merupakan obat yang paling manjur bagaimana dia terus dapat mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. 因为保罗充满感恩的心的话，就是他充满喜乐，就是成为一个良药，让他能够继续忠心的服侍神。 Seorang pendeta pernah berkata, "In all things give thanks, in all thanks give things." 有一个牧师曾经说，我们在凡事都要感恩，我们在一切感恩的当中，我们要给予。 Di dalam segala keadaan kita harus bersyukur kepada Tuhan. 凡事我们都必须感恩， Tetapi tidak titik sampai di situ. 可是并不是停顿在这里， Di dalam setiap ucapan syukur kita 在我们每一个感恩当中， harus ada sesuatu tindakan nyata yang kita lakukan 我 untuk 们 Tuhan. 为神要有一个具体的这个作为，具体的一个行动。 Orang yang sungguh-sungguh bersyukur pasti tidak berhenti sampai hati dan mulut saja. 一个真正向神感恩的人呢，不是单单停顿在他的感恩的心或者他口所说出来而已。 Orang yang sungguh-sungguh bersyukur pasti akan mengungkapkan rasa ucapan syukur itu menjadi sebuah tindakan yang nyata, saudara. 一个真正向神感恩的人呢，他会在这个行为当中，他会把这个感恩把它表达出来。 Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah apa rasa ungkapan ucapan syukur kita kepada Tuhan? 问题是我们怎么样来向神表达我们对他的感恩？ Tuhan yang telah memelihara, menjaga kita, memberkati kita, menganugerahkan kehidupan bagi kita. 神已经看顾保守我们，赐福我们，赐他的恩典给我们。 Mari saudara kita ungkapkan rasa ucapan syukur kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. 让我们向神来表达我们的感恩，让我们把我们整个的生命献给神。 Dengan demikian kita akan menjadi orang yang senantiasa bersukacita, berbahagia dan hidup sehat. 因此呢，我们会变成充满喜乐的人，我们有一个健康的一个生命。 Yang terakhir saudara, 最后一点， dari mana kita bisa mendapatkan sukacita yang sejati? 我们要如何得到这个真正的喜乐？ Yang ketiga adalah hidup melakukan kebenaran. 就是我们要行出真理来。 Saudara sekalian kasih Tuhan, bukankah kebanyakan dari masalah yang kita alami sekarang adalah bentuk konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri di masa yang sebelumnya? 弟兄姐妹，常常我们现在所经历到的一些的问题，就是我们在以往所行的一些事情的一些后果。 Atau respon yang salah terhadap masalah-masalah yang kita hadapi sebelumnya. 或者我们对我们过去所做的一些的错误的事情，有一个错误的回应。 Memang ada juga masalah-masalah yang datang kepada kita yang murni bukan karena kesalahan kita, 当然有一些问题产生，也不是因为我们的过去的一些的过错。 tetapi ketika kita menetapkan hati untuk merespon semua persoalan dengan benar di hadapan Tuhan, maka percayalah semua akan mendatangkan sukacita di dalam hati kita. 可是当我们面对那些问题的时候，我们有一个正确的回应的话，我们相信这样子的话，我们心里还是仍然充满喜乐的。 Dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 berkata, 箴言书第3章第5节到第8节，神的话语说： Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。这边医治你的毒气，滋润你的白骨。 Penulis Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. 就是我们要专心的、全心的依靠耶和华。 Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dengan sungguh-sungguh. 我们要专心、真心遵守神要我们去做的。 Dan jauhilah kejahatan dan dosa-dosa. 我们要远离罪恶，我们要远离恶事。 Karena dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. 这里说，这是能够医治我们的身体，来滋润我们的白骨的。 Rasul Yohanes di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua sampai yang keempat berkata, 约翰书3章2到4节说： Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体强壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。 Kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara. 弟兄姐妹，如果我们活在主的真理里面， Kalau hidup kita menjauhi segala apa yang Tuhan tidak kehendaki, 如果我们远离神不喜悦的事， maka percayalah saudara, hidup saudara dan saya akan dipenuhi rasa sukacita yang sejati. 我们要相信，我们的心里会充满这个真正的喜乐。 Dan itu akan memberikan ketenangan, sukacita, kedamaian di hati kita dan menyehatkan tubuh kita, saudara. 因此的话，我们的心里会充满安宁，会充满平安，然后这样子的话，充满喜乐，让我们的身体也会健康。 Yang menjadi pertanyaan sekarang, maukah saudara dan saya taat dan setia melakukan semua perintah Allah dan bersedia hati untuk hidup di dalam kebenaran? 问题是我们是不是愿意遵守神的一切的命令？我们就是行在主的真理里面。 Saudara, Alkitab mencatat Kain berbuat kejahatan karena hatinya jahat dan tidak ada sukacita di dalam hatinya. 圣经告诉我们，该隐他行了耶和华眼中为恶的事情，然后他的心中没有喜乐。 Dalam Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 Alkitab mencatat, berkata firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." 耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。他必恋慕你，你却要制服他。” Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, saudara, mari kita jaga baik-baik, kita awasi baik-baik hati kita untuk kita boleh sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，在我们面对许多的问题的时候，让我们能够仍然的保持我们的心，我们就是按真理而行。 Jangan biarkan masalah-masalah yang ada kemudian membuat hati kita menjadi panas dan muka kita menjadi muram dan tidak bisa berseri-seri kembali. 不要让我们的这个问题使我们的脸就是发怒，使我们发怒，我们的脸变色，让我们里面没有喜乐。 Kalaupun kita dijahati, saudara, 虽然我们被仇视，或者我们受到一个被仇视或者被人所欺负， Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk merespon kejahatan, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. 可是神的话也告诉我们要以善来报恶。
Marilah saudara kita terus berusaha menjaga hati kita selalu bersih. 弟兄姐妹，让我们能够保持我们有清洁的心， Terus berbuat hal yang baik dan benar. 我们不断的在神面前看为义的事情， Di sana kita mendapat sukacita. 我们会充满喜乐， Di sana kita mendapat ketenangan. 这样子我们会有安宁的心。 Kita bisa tidur nyenyak malam saudara. 我们晚上的时候能够睡得很熟， Tubuh kita menjadi bugar dan sehat. 我们的身体变得非常的健康。 Saya menutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah kisah. 我结束今天早上的讲道，我有讲述一个故事。 Seorang bernama Robert Reid, saudara. 有一个叫Robert Reid 的人， Jadi adalah laki-laki yang duduk di kursi roda ini, saudara ya. 也就是坐在这个轮椅上的这位弟兄。 Dia adalah seorang yang sejak kecil menderita yang dinamakan cerebral palsy. 他从小就已经患上一个脑瘫的这个病症。 Jadi cerebral palsy adalah gangguan perkembangan otak yang mengakibatkan gangguan koordinasi motorik antara otak dengan pergerakan otot-ototnya, baik yang kasar maupun yang halus, saudara. 所以他是一个脑性的瘫痪，就是他的这个大脑呢，跟这个他的这个肌肉的运动，就是没办法连接起来的一个障碍。 Jadi sejak kecil Robert Reid ini tidak bisa makan sendiri, saudara, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa berganti pakaian sendiri, bahkan tidak bisa sisir rambutnya sendiri, semua harus dibantu oleh orang lain. 所以 Robert Reid 呢，他从小不能自己用餐，不能自己洗澡，也不能自己更衣，所以一切的事情都要别人帮他做。 Dia tidak bisa berdiri dengan normal, bahkan nggak bisa berjalan, saudara, bicara pun tidak jelas. 他也不能正常的行走或者站起来，他讲话也不清楚。 Saudara, kira-kira kehidupan semacam apa yang diharapkan dari orang yang hidup menderita penyakit semacam ini? 大概在这个人的身上呢，大概是有怎么样的一个期望呢？ Ada begitu banyak alasan bagi Robert Reid untuk menyesali keadaan hidupnya. 其实 Robert Reid 他能够有种种的理由为他所遭遇的觉得非常的这个遗憾。 Apa artinya hidup seperti ini? 这样的生命有何意义？ Kenapa Tuhan anugerahkan kehidupan yang seperti ini? 为什么神赐给我这样子的一个生命？ Namun yang terjadi tidak demikian, saudara. 可是弟兄姐妹所发生的这个实际上的问题并不是如此。 Ketika dia mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, 就是当他已经接受主成为他个人救主之后， hatinya meluap dengan sukacita, dikatakan. 所以他的心里充满了非常的喜乐。 Satu kata yang sering dia katakan di mana-mana adalah I have everything I need for joy. 他也就是说，我所拥有我所需要的一切而喜乐。 Saya miliki semua yang saya perlukan untuk bersukacita. 我就是为了我所拥有的我需要的这一切，我要喜乐。 Di dalam hati yang bersukacita seperti ini, saudara, 就是在如此这样的一个喜乐的心态， dia selesaikan studinya sampai program master. 他完成他这个硕士的这个学位， Bahkan dia belajar bahasa Portugis. 他也学习葡萄语， Dan dia pergi ke Portugal untuk menjadi missionary, saudara. 他去葡萄成为这个宣教士。 Apa yang dia lakukan di sana, saudara? 他在那边做什么？ Setiap sore hari dengan kursi roda dia berkeliling, saudara, menyapa orang-orang yang ada di taman. 每一个下午呢，他就是在轮椅上走遍这个公园，去跟别人打招呼。 Dengan muka yang selalu tersenyum, saudara, bersukacita. 他的脸充满笑容，非常的喜乐。 Orang-orang di sekeliling dia bingung melihat ada orang seperti ini. 他四周围的人看到这个人非常的稀奇，非常的奇怪。 Kau duduk di kursi roda, berbicara saja terbata-bata, tapi kenapa mukanya senyum terus? 你坐在轮椅上面，你要讲话都很难，你为什么脸上总是充满喜乐笑容呢？ Jangan-jangan dia sudah stres atau gila.
他是不是已经受到一个非常大的这个压力，可能精神上有问题了？ Dia katakan, saya tidak gila, saya menyelesaikan studi sampai master. 他说我不是一个精神上有问题的人，我已经就是我结束我的学历，我拿到这个硕士学位了。 Tapi jikalau kamu mau tahu apa yang membuat hatiku selalu bersuka cita dalam keadaan seperti ini, 如果你想知道我在如此这样的情况下，为什么仍然会喜乐？ maka jawabannya adalah ada Kristus Yesus di dalam hatiku yang menjadi sumber sukacitaku. 答案就是在我心里面有主耶稣，他是我喜乐的源头。 Dia menantang semua orang yang berbicara dengan dia, maukah engkau menerima sukacita seperti itu? 他挑战所有他见到的人，就是问他们说，你是不是要接受这个喜乐？ Selalu dikatakan selama dia di Portugal, saudara, dia telah membawa 190 orang untuk percaya kepada Kristus. 所以他在葡萄牙的时候呢，他已经带领了190个人信主。 Saudara, hidup kita berguna atau tidak berguna, tidak tergantung oleh keadaan, saudara. 弟兄姐妹，我们的生命是不是有意义与否？ Tapi kalau saudara dan saya mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, 如果说我们把我们的生命真正的完全献给主， percayalah saudara, hidup kita akan berarti. 我们相信我们的生命是有意义的， Hidup kita akan berguna. 我们的生命是有价值的。 I have everything I need for joy. 就是我为了我所拥有的这一切，我需要的而感恩，而喜乐。 Saya miliki semua yang saya perlukan untuk bersuka cita. 我就是需要我拥有的这一切，我能够喜乐， Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. 因为有主耶稣在我们心里面。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， biarlah hati kita selalu fokus kepada Tuhan. 让我们的心能够常常的专注于神， Biarlah hati kita meluap ucapan syukur. 让我的心充满感恩。 Dan lakukanlah hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, saudara. 我们要行出在神眼中看为这个义的，就是正确的事。 Maka itulah obat yang manjur bagi kita. 这也就是给我们的一个良药， Hati yang gembira adalah obat yang manjur. 因为喜乐的心就是良药。 Semangat yang patah mengeringkan tulang. 忧伤的灵使我们的骨枯干。 Kiranya Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. 但上帝赐福我们每个人，我们同心祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. 主啊，我们为神的话语来感谢。 Kami mohon Engkau terus menguatkan hati kami ya Tuhan. 求主你继续坚固我们的信心。 Hidup di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah selama 1 tahun lebih. 我们在这1年多当中，我们处在一个非常不容易的一个情况里面。 Mungkin kami sudah patah semangat ya Tuhan. 也许我们已经感觉到忧伤， Mungkin di antara kami sudah lesu. 也许我们的当中觉得我们无精打采。 Tidak sedikit ya Tuhan di antara kami mungkin telah kehilangan sukacita. 我们当中也许有一些人失去了喜乐。 Tapi kami bersyukur firman-Mu sungguh menguatkan kami pada pagi hari ini. 今天早上我们要感谢你，你的话语再次的坚固我们。 Oleh karena di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan kekuatan. 因为在主里面我们得着能力， Di dalam Engkau kesedihan kami Engkau ganti dengan sukacita ya Tuhan. 在主里面你把喜乐取代我们的忧伤， Karena hanya di dalam Engkau ratapan kami menjadi tari-tarian. 因为只有在主里面，我们的哀哭变成鼓舞。 Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam. 求主把你神的话语烙印在我们的心里深处， Oleh karena Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami 因 sehari-hari. 为圣灵能够帮助我们行在我们的日常生活中。 Dan kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 我们如此祷告感恩，只靠我们的救主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Amin. Tuhan memberkati. 神赐福我们每个人。